serangan udara ragut hampir 1,000 nyawa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Budi Shtawa Hanafi dalam Dunia 10. Rejim Israel terus melancarkan ribuan serangan udara ke atas Gaza. Menteri Pertahanan Zionis Israel mengarahkan pengepungan sepenuhnya ke atas Gaza yang bermaksud tiada bekalan elektrik, makanan, air serta gas. Puluhan ribu tentera dan kenderaan perisai digerakkan berhampiran Gaza dan 300,000 anggota simpanan dikerahkan untuk kempen yang digelar Pedang Besi. Netanyahu berikrar untuk menghancurkan tempat persembunyian Hamas di Gaza. Hamas melancarkan gelombang roket di Ashkelon semalam dengan sekurang-kurangnya satu menembusi pertahanan udara Israel dan mengenai kawasan kediaman. Sayap bersenjatanya Brigadier Ezzedine Al-Qassam berkata serangan udara Israel telah membunuh 4 tawanan musuh. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berkata tindakan Israel memotong bekalan ke Gaza diharamkan di bawah undang-undang antarabangsa. Sekurang-kurangnya 8 wartawan terbunuh dan 2 lagi hilang selepas serangan udara rejim Israel ke atas Gaza. Rumah 3 wartawan turut musnah dan sekurang-kurangnya 40 pejabat media menjadi sasaran serangan udara. Terbaharu serangan udara tentera Zionis dirakamkan ketika wartawan Al Jazeera Yuma Al-Said membuat liputan secara langsung menyasarkan menara di belakangnya. Yuma kemudian berlindung susulan impak serangan sebelum meneruskan laporannya dalam ketakutan. Israel mendakwa serangan dibuat sebagai tindak balas serangan mengejut pejuang Hamas. Angka kematian rakyat Palestin di Gaza kini meningkat kepada 974. Sementara itu, wartawan sambilan Plestia Al-Akad menyifatkan tindak balas Tel Aviv di Gaza begitu kejam ibarat gempa bumi berterusan. Tiada lagi tempat selamat di bandar itu. Al-Akad merakam video blog yang mengisahkan situasi cemas sepanjang serangan penjajah Israel. Kejadian yang berlaku mengingatkannya kepada malapetaka Hari Nakba. Happening is crazy. The situation is crazy. Literally, no place is safe. Me personally, I've evacuated 3 times since yesterday. Like, okay, they tell you to evacuate. You go to a friend's house, and they call them to evacuate. You go to another friend's house. Like, the situation is just terrible. It's just terrible at this point. Also, the fact that we don't have water, we don't have electricity, we don't have internet. Like, I've been trying to talk to you since yesterday. Maybe the internet situation is really terrible. Tambah Al-Akad, sudah beberapa kali konflik skala besar berlaku antara pejuang pembebasan Palestin dan penjajah. Namun serangan balas Israel kali ini amat tidak berperi kemanusiaan. Pasukan Pertahanan Awam Palestin PCD di Semenanjung Gaza berdepan tugas getir berikutan kekurangan petugas. Anggota membantu mangsa yang terperangkap selepas kediaman mereka musnah diserang tentera rejim Israel. PCD berkata ramai mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan meliputi pelbagai kawasan di Gaza akibat serangan udara yang bertalu-talu. Selain kekangan jumlah anggota, PCD turut berdepan masalah kekurangan peralatan yang diperlukan untuk beroperasi dengan lebih berkesan. Sehingga semalam, jumlah rakyat Palestin yang terbunuh di Gaza mencecah 900, termasuk 260 kanak-kanak dan 200 wanita. Manakala mangsa yang cedera pula melebihi 4,500 orang. Dalam pada itu, Menteri-Menteri Luar Liga Arab dijadual mengadakan mesyuarat luar biasa di Kahirah, Mesir hari ini. Pertemuan bagi membincangkan mengenai konflik Israel-Palestin. Diplomat tertinggi itu akan berusaha untuk meneroka kaedah politik dan diplomatik yang boleh dilaksanakan oleh negara-negara Arab dan masyarakat global dalam menangani konflik berkenaan. Program Makanan Sedunia WFP PBB melancarkan operasi kecemasan untuk menyediakan makanan kepada lebih 800,000 individu di Semenanjung Gaza dan Tebing Barat. Kenyataan WFP menyebut penduduk di 2 kawasan berkenaan berdepan masalah kekurangan akses kepada makanan, air dan bekalan penting.
WFP menggesa penubuhan koridor kemanusiaan untuk memudahkan kemasukan bantuan makanan dan kemanusiaan ke Gaza. Selain itu, sebanyak 17.3 juta dolar Amerika diperlukan dalam tempoh 4 minggu akan datang untuk menangani krisis kemanusiaan. Kenyataan sama berkata, semua sempadan dan pusat pemeriksaan antara tebing barat dan Gaza ditutup, memburukkan lagi krisis apabila bantuan yang sangat diperlukan dihalang daripada masuk. Pada Isnin, WFP bersama Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk Pelarian Palestin telah mengedarkan makanan kepada 73,000 penduduk. Sementara itu, Wisma Putra menasihatkan rakyat Malaysia yang ingin membuat perjalanan ke kawasan konflik supaya menangguhkan perancangan mereka. Ini berikutan situasi keselamatan masih meruncing ekoran pertempuran antara rejim Israel dan Palestin. NGO yang masih berhasrat untuk ke kawasan berkenaan dinasihat untuk merujuk perancangan mereka kepada kementerian terlebih dahulu. Ketika ini terdapat 5 rakyat Malaysia, seorang wanita dewasa dan seorang ibu bersama 3 anaknya di tebing barat. Hubungi kementerian jika ada saudara atau kenalan yang berada di kawasan konflik bagi membolehkan bantuan disalur. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memilih 15 negara untuk berkhidmat dalam Majlis Hak Asasi Manusia PBB. Ia dianggotai 47 anggota bagi tempoh 3 tahun bermula 1 Januari depan. Melalui undian secara sulit negara yang terpilih termasuk Burundi, Cote d'Ivoire, Ghana, Malawi untuk Afrika dan China, Indonesia, Jepun, Kuwait bagi Asia Pasifik. Manakala bagi Eropah Timur melibatkan Albania dan Bulgaria, Brazil, Cuba, Republik Dominikan untuk Amerika Latin dan Caribbean. Perancis dan Belanda pula dipilih untuk Eropah Barat dan negara lain. Rusia dalam kumpulan Eropah Timur dan Peru di Amerika Latin dan kumpulan Caribbean kecundang dalam bidaan. Sebanyak 10 negara akan meninggalkan Majlis Hak Asasi Manusia menjelang akhir tahun. Pihak berkuasa Afghanistan menurunkan angka kematian akibat beberapa siri gempa bumi dengan ketara. Kerajaan Taliban sebelum ini mengesahkan lebih 2,000 korban akibat gempa bermagnitud 6.3 di Bandar Herat, namun hari ini menukarnya kepada lebih 1,000 mangsa. Angka mangsa yang cedera turut berubah. د اولی پیښې چې کوم شهیدان درلودلو دا څه د پاسه تر زرو کسانو پورې موږ شهیدان لرو او مجموعي چې موږ کوم زخمیان دي لکه ما چې څنګه په مخ کې درته واضح کړ یو د موږ هغه زخمیان دي چې دوی تالته په سیمه کې موږ رسیدګي کړې ده او ځینې هغه زخمیان دي چې موږ شفاخانې ته انتقال کړی دي سات 2 ساعته مو ساتلې دي او ځینې هغه زخمیان دي چې مقصد تالته موږ بستر کړی دي او بیا تر نن پورې مقصد دوی موږ سره موجود دي د دې مجموعي تعداد 2400 خواوشه د دې زخمیانو جوړي. Sementara itu, Kazakhstan menghantar 1,659 tan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan untuk membantu penduduk terjejas akibat gempa bumi. Bantuan berupa makanan, ubat-ubatan, kemah dan pakaian. Kementerian Situasi Kecemasan Kazakhstan menyatakan bantuan dihantar selaras dengan arahan Presidennya Kassym-Jomart Tokayev. Ubat-ubatan dan kemah akan dihantar menggunakan pesawat pengawal kebangsaan Kazakhstan dan dijangka tiba di Afghanistan hari ini. Manakala bantuan selebihnya dihantar menggunakan kereta api. Semalam, seramai 45 pakar mencari dan menyelamat Kazakhstan berlepas ke Afghanistan. Sekurang-kurangnya seorang maut akibat taufan Lydia yang membadai pantai Meksiko setakat ini. Bencana itu membawa angin kencang dan hujan lebat. Menurut perkhidmatan cuaca Meksiko, ribut tropika itu menjejaskan bandar Las Penitas 55 km dari barat daya resort Puerto Vallarta dengan angin berterusan sehingga 220 km sejam. Media melaporkan seorang maut dihempak pokok tumbang di Punta de Mita, Nayarit. Pihak berkuasa mengarahkan sekolah di kawasan terjejas di negeri Jalisco dan Nayarit ditutup sehingga Rabu.
Perkhidmatan Cuaca Mexico memberi amaran hujan lebat di Colima, Jalisco, Michoacan dan Nayarit selain ombak setinggi 9 meter dijangka berlaku di sepanjang pantai. Pasukan petugas khas akan dibentuk bagi memperkukuh kerjasama Malaysia-Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama tersebut melibatkan sektor pelancongan, pertanian dan kawalan sempadan. And hopefully in 1 month we'll meet after the report will be submitted to me and Prime Minister Seta, and I'm sure based on his track record and seriousness in developing relations in practical terms, we will then compare the notes and make sure that we execute it effectively. Semua atlet yang menyinar pada Tamasya Sukan Asia Hangzhou diharap dapat mengekalkan prestasi sama bagi mencerahkan peluang layak ke Olimpik Paris 2024. Kesan itu disuarakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim. Besar harapan untuk Sukan Asia kali ini dijadikan pengalaman tambahan dan pengalaman yang paling pentinglah persediaan besar menjelang Sukan Olimpik, dan ini juga menambah baik kepada banyak elemen-elemen yang sedang kita perhalusi menerusi road to goal, dan kita harapkan juga menerusi Sukan Asia ni kita boleh ukur prestasi terkini, performance dan dekat mana kita boleh improve supaya persediaan kita menjelang Sukan Olimpik nanti lebih kemas dan lebih rapi. Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas menghadiri program Selamat Pagi Malaysia di Wisma Berita Angkasa Puri. Bola sepak luar negara, bekas bintang Real Madrid Eden Hazard membuat pengumuman mengejutkan untuk bersara. Tindakan itu dibuat selepas pemain berusia 32 tahun itu gagal mencari kelab baharu sejak dilepaskan Real pada Jun. Menerusi kenyataan di laman sosial, Hazard menyifatkan ini masa yang sesuai untuk menamatkan karier selepas 19 tahun bergelar pemain dan beraksi lebih 700 perlawanan. Pemain kebangsaan Belgium itu hanya sempat membuat 76 penampilan sejak menyertai Real dari Chelsea pada 2019. Karier Hazard di Chelsea jauh lebih cemerlang dengan memenangi 2 gelaran Liga Perdana Inggeris, 2 trofi Liga Eropah dan Piala FA. Di peringkat kebangsaan, beliau menjadi watak penting kepada kejayaan Belgium mara ke separuh akhir Piala Dunia 2018 dengan menewaskan Brazil. Berita dunia berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan visual pastri unik diperbuat daripada gula sempena pertandingan pastri kebangsaan di Tianjin, China. Saya Beristawan Wahanafi, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selamat malam.